Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'wati ila middin. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Innal huda hudallah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin. Yahdi ihdina yahdi ihdina yahdi ihdina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tasbit. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bi khair. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz wa laqad najjayna bani Israila minal 'adzabil muhin min fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin wa laqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin wa atainahum minal ayati ma fihi bala'un mubin. Firman Allah dalam surah Ad-Dukhan. Kita sambung tadabbur kita, surah yang ke-44 ayat 30 hingga 33. Ya, artinya, dan demi sesungguhnya kami telah selamatkan kaum Bani Israel dari azab yang menghina, dari penindasan Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sombong, takabur, lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas dalam keganasan dan kekejamannya. Dan demi sesungguhnya kami telah memilih mereka, kaum Bani Israel, dengan berdasarkan pengetahuan kami, menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia di zaman itu. Dan kami berikan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebagai berbagai-bagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata untuk melahirkan sikap mereka. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, rahmah, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sentuh sikit ayat yang lepas sebagai tambahan. Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzari. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, Fir'aun dan mereka yang seperti Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu masa, di mana disebut dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, meriwayatkan man lam yahzan li mautil alim fa huwa munafiq
munafik. Qalaha thalatha marat. Riwayat menyebut barang siapa yang tidak bersedih kepada kematian seorang alim ulama, maka merupakan sifat munafik. Di mana riwayat menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut sebanyak 3 kali. Juga disebut oleh Al-Imam At-Tabrani Al-Baihaqi dari Abi Ad-Darda. Dan satu riwayat Nabi dikatakan, mautul alim musibah la tujbar wa zulmatun la tusaddu wa najmun tumisa mautu qabilatin aisyaru min mauti alim. Kematian seorang alim itu musibah, tidak dapat ditampung, diganti, dan kebocoran yang tidak dapat ditampal, dan bintang yang terpadam. Kematian kabilah, satu kaum kabilah, lebih mudah dari kesulitan kematian alim. Di mana berkait dengan langit dan bumi tidak menangisi terhadap mereka yang zalim sebagaimana Fir'aun dan pengikutnya. Di mana perangai kezaliman ini menjadi penyebab kepada langit bumi yang tak menangisi mereka. Apatah lagi berkait dengan kerakusan, kekejaman yang dilakukan mereka-mereka yang zalim. Dalam pada masa yang sama, orang-orang yang soleh, yang beriman, alim ulama, dan juga mereka-mereka yang banyak bersujud, solat, bersujud di muka bumi Allah, di mana langit dan bumi menangisi mereka. Apa yang lepas kita bicara, dua pintu, dua pintu langit, satu pintu turun rezeki, satu pintu lagi di mana menerima amal orang yang hidup beramal. Maka bila kematian orang tersebut yang diberi rezeki, dalam keadaan banyak amalnya naik ke langit, maka langit dan bumi menangisi mereka. Ini yang sangat beriman. Disebut kepada kita dalam firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 41. Awalam yarau anna na'til arda nanqusu'a min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa syari'ul hisab. Dan apakah tidak mereka memerhatikan kekuasaan Allah? Sesungguhnya kami datang ke bumi, yang ini kami berkuasa menjadikan bumi dapat ditakluki oleh kamu. Kami kuranginya bumi itu dari sudut-sudutnya, terhakis sedikit demi sedikit. Lalu mengatakan Ibnu Abbas, yang dimaksudkan terakis demi sedikit, terakis sedikit demi sedikit bumi, mautu ulama'iha, dengan sebab kematian alim ulama'nya. Bahkan disebut oleh Imam Al-Baihaqi dari hadis ma'ruf Ibnu Harbuz dari Abi Ja'far, bahawasanya mengatakan mautu alim ahabba ilayya, mautu alim ahabba ila iblis min mauti sab'ina abidan.
seorang alim yang meninggal dunia lebih disukai bagi iblis berbanding matinya 70 ahli ibadah. Juga dalam satu riwayat dari Ad-Darimi dan At-Tabrani dari Abi Umamah mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhul ilma qabla an yadhhab." Qalu, "Wa kaifa yadhhab al-alim ya Nabi Allah?" Qala, "Inna dhahabal ilm an yadhhaba hamalatuhu." Kata Nabi SAW, sabdanya, ambillah ilmu sebelum ilmu itu pergi. Ambillah ilmu sebelum ilmu itu pergi. Para sahabat bertanya, macam mana ilmu itu pergi wahai Nabi Allah? Ambil ilmu sebelum ilmu pergi. Macam mana ilmu itu pergi wahai Nabi Allah? Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya ilmu itu pergi dengan hilangnya pembawa ilmu itu. Hilangnya pembawa ilmu itu sudah tentu para ulama. Berkata Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, "Idza matal alim salama fil islami thulmatan la yasudduha illa khalafa minhu." Apabila seorang alim itu mati, melobangi di dalam Islam itu satu lubang. Jadi lubang dalam Islam, Islam jadi lubang. Tidak dapat menampalnya melainkan ada generasi penerusnya, iaitu pengganti kepada lubang yang tertutup itu. Artinya kematian ulama perlu di situ ada pengganti. Pengganti itu sudah tentu. Alhamdulillah hari ini banyak madrasah, institusi agama yang mudah-mudahan melahirkan anak bangsa kita, mereka yang mewarisi para alim ulama. Itu sangat penting. Jadi insya-Allah kita jelaskan lagi ayat seterusnya. Walaqad najjayna bani Israil minal azabil muhin. Dan demi sesungguhnya kami telah selamatkan kaum Bani Israel dari azab yang menghina. Min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin. Dari penindasan Fir'aun, sesungguhnya ia adalah seorang yang sombong lagi takabur, lagi terbilang dari orang-orang yang melampaui batas dalam keganasan dan kekejamannya. Di mana Allah menyelamatkan kaum Bani Israel dari siksaan Fir'aun dan kaumnya yang telah menghinakan mereka. Fir'aun telah menghancurkan musuh mereka Bani Israel, yang mana membunuh anak-anak laki mereka dan membiarkan wanita-wanita, anak-anak perempuan hidup, namun memaksa pekerjaan yang berat. Ini jahat Fir'aun, kerana risau yang mewarisi Bani Israel nanti yang menentangnya, berdasarkan tukang telik dia, tuk nujum dia beritahu mereka dapat rahsia langit. Bila kehadiran baginda Muhammad SAW, rahsia langit tertutup untuk jin mengambil berita. Ditembak dengan bola api oleh para malaikat. Syihab tu bola api. Ditembak, tak dapat lagi curi rahsia langit. Zaman Nabi SAW. Adalah erti kata, kalau ada tok menujum beritahu, buat ramalan sebagainya, maka itu penipu semua. Ramalan-ramalan itu penipu.
Tak dapat lagi maklumat jin. Kalau dapat maklumat jin penipu tu, tak dapat curi rahsia langit. Tapi maklumat Tok Nujum zaman Nabi Musa, zaman sebelum, maklumat sampai kepada Tok Nujum, dia dibawa oleh jin. Tok Nujum beritahu akan ada orang yang menentang Fir'aun. Itu dia. Ada sebahagian kata dari riwayat, bila Fir'aun bermimpi, mimpi yang dahsyat, Tok Nujum beritahu akan ada yang menentang dia. Lalu diberitahu pada kita, Fir'aun adalah seorang yang sombong dan berbuat melampaui batas di luar peri kemanusiaan. Dalam surah Al-Qasas ayat 4, Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbi'u abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Inna Fir'auna ala fil ard, sesungguhnya Fir'aun tu melakukan kezaliman di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an, lalu menjadikan penduduk muka bumi itu berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, menindas segolongan, yakni kaum Bani Israel di kalangan mereka. Yudhabbi'u abna'ahum, menyembelih anak laki-laki mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, dan membiar hidupkan perempuan-perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin, dan bahawasanya Fir'aun adalah termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan. Kemudian firman-Nya lagi, walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin, dan demi sesungguhnya kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan kami, menjadi lebih pangkatnya dari penduduk dunia di zaman itu. Ini Allah muliakan kaum Bani Israel. Allah terangkan bahawa Allah telah memilih Bani Israel atas orang-orang pandai di zaman mereka. Jadi kan kaum Bani Israel ni orang yang pandai di zaman mereka. Menurunkan kepada mereka kitab-kitab samawi, mengutus pada mereka para rasul yang ramai, kerana dia maha mengetahui kesanggupan dan kemampuan mereka kaum Bani Israel itu untuk menerima ajaran kitab-kitab samawi, untuk menerima ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Beberapa fakta sejarah dan fakta masa kini yang telah membuktikan kenyataan Allah Subhanahu wa taala, seperti kaitan ayat 32 ini surah Ad-Dukhan, walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin, dan demi sesungguhnya kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan kami, menjadi lebih pangkatnya, lebih kedudukannya dari penduduk dunia di zaman itu. Allah kaitkan dengan surah, kalau kita tengok kaitan dengan surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45, surah selepas Ad-Dukhan itu, surah 45 ayat 16. Firman-Nya, walaqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwwata wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya kepada Bani Israel telah kami berikan kitab, ya ini kitab Taurat, Alkitab, wal hukmah, ada hikmah, hikmah, kata hikmah, atau hikmah atau kekuasaan, wan nubuwata, dan kenabian, wa razaqnahum minat thayyibat, kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami lebihkan, utamakan mereka atas bangsa-bangsa di zaman itu. Di mana fakta sejarah yang memperlihatkan kepada kita bahawa sebahagian besar para nabi dan para rasul berasal dari kalangan kaum Bani Israel.
nama-nama para nabi, para rasul dari kalangan Bani Israel yang ada dalam Al-Quran. Dimulakan dari Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni Israel, Nabi Israel, nama Nabi Yaqub. Juga disebut Israel, Nabi Yaqub. Sebab tu Bani Israel, zuriat keturunan Yaqub, zuriat keturunan Israel. Israel itu nabi. Jadi nabi-nabi yang bergelar yang apa, zuriat keturunan Bani Israel itu adalah Yaqub. Pertama Yaqub lah. Israel tu Yaqub. Yang orang putih panggil Jacob. Yusuf. Yang kedua Yusuf, nabi dari Bani Israel. Orang putih panggil Joseph. Musa dipanggil Moses. Harun dipanggil Aaron. Harun dipanggil Aaron. Itu Aaron. Aaron Aziz, gitulah agaknya. Aaron. Daud dipanggil David. David. Nama orang putih David. Nama Nabi Daud. Sulaiman dipanggil Solomon. Ilyas dipanggil Ilyasa dipanggil Elisha. Apakah ada anak orang panggil nama anak moden Elisha. Itu nama Ilyasa. Uzair Ezra. Zulkifli Ezekiel. Yunus Jonah. Ayub Job. Zakaria Zakaria. Yahya John. Dan juga Isa Jesus atau bahasa Yunani Yenus Jesus. Jika moyang Israel, moyang kepada Israel, Bani Israel, nama Nabi Yaqub, cucu cicit dia Bani Israel. Israel tu Nabi Yaqub cucu cicit Bani Israel. Bani ni anak beranak, cucu cicit. Atas daripada Nabi Yaqub, moyang kepada kaum Bani Israel ni adalah Nabi Ibrahim, Abraham, yang merupakan moyang cucu cicit dari Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad juga. Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ishak, daripada anak Nabi Ishak Nabi Yaqub, daripada Nabi Yaqub terus zuriat keturunan Bani Israel, dan daripada Nabi Ibrahim tu juga Nabi Ismail, dan terus sampai zuriat keturunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan saudara ni manusia, sama manusia. Jadi akhirnya dijumpa juga puncanya. Moyang Nabi Israel seperti Nabi Ibrahim, Abraham. Yang orang putih panggil Abraham. Orang Hindu panggil Brahma. Jadi Tuhan tak. Nabi Lot. Nabi Lot ini antara moyang Israel. Nabi Lot ni anak saudara Nabi Ibrahim. Anak saudara Sarah. Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah. Sarah ada anak saudara Nabi Lot. Dan Nabi Ishaq yang dimasukkan, kalau dimasukkan 15 Nabi daripada Bani Israel, masukkan moyang Nabi Ibrahim dan Nabi Lot dan Nabi Ishaq, jadi 18 orang. Dari fakta sejarah inilah jelas bahawa bangsa Israel telah dikurniakan para rasul, para nabi melebihi bangsa-bangsa lain. Menunjukkan ramainya nabi-nabi, ramainya para rasul, sebagai pelengkap dari anugerah derajat kenabian atau kerasulan itu. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab suci, kitab Taurat, ni kitab samawi, kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, dan kitab suci, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salatu wasalam, yang menjadi pegangan hukum bagi kalangan Bani Israel. Kemudian diturunkan pula kitab suci, kitab Injil kepada Nabi Isa. Nabi Isa ni sebelum Nabi Muhammad. Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi yang hujung, Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Kitab Injil
yang mestinya menjadi pegangan hukum pula bagi kalangan Bani Israel, namun kemudian ditolak mentah-mentah oleh Bani Israel. Itu dia. Awal kitab Injil ni ditolak mentah-mentah oleh kaum Bani Israel. Jadi dalam agama Kristian pula, menjadikan kitab Taurah, kitab Zabur dan Injil yang dijadikan pegangan, dan ketiga kitab suci itu dicantumkan ke dalam satu al-ahdul qadim, perjanjian yang lama dipanggil kitab Taurah dan Zabur dicantum. Tapi sebenarnya dia ubah, banyak perubahan dapat daripada Bani Israel sebelum, dah banyak ubah. Dan al-ahdul hadid, kitab perjanjian yang baru, iaitu kitab Injil. Taurat Zabur cantum jadi perjanjian lama, kemudian kitab Injil perjanjian baru. Ni dalam agama Kristian. Jadi ketiga kitab suci itu yang telah membangkitkan atau melahirkan peradaban Yahudi dan Kristian di dunia. Maknanya di zaman mereka itu kemudian jadi sesat kerana putar belit, ditukar, ditokok tambah. Kecuali Al-Quran, Allah Ta'ala pelihara, terselamat. Quran ni selamat. Dan fakta sejarah juga menjelaskan kepada kita bahawa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang sangat adil. Tadi dikurniakan nabi yang ramai. Kemudian kekuasaan Nabi Daud, Nabi Sulaiman dari kaum Bani Israel. Nampak? Nabi Daud, Nabi Sulaiman dari kaum Nabi Israel ni, tapi yang beriman. Seorang raja yang sangat adil dan kekuasaannya membentang yang sangat luas. Di zaman Raja Sulaiman saja, zaman Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman ni mewarisi takhta Nabi Daud. Nabi Daud ni setelah peperangan antara Talut dan Jalut, kemudian Nabi Daud pegang kuasa. Kemudian Nabi Daud mempunyai kuasa yang sangat kuat, luas. Lalu bila Nabi Sulaiman menerima takhta, Nabi Sulaiman kemudian menambah lagi kekuasaannya, sehingga kekuasaannya dari Palestin di sebelah barat membawa sampai perbatasan India di sebelah timur. Dari Palestin sebelah barat sampai ke India sebelah timur. Ini besar kekuasaan India. Kita kena faham, India ni bukan India yang sekarang kita tengok. India ni asalnya kuasa Islam besar, luas. Bila Saidina Umar menguasai 2/3 dunia, India ni boleh dikatakan, India, Bangladesh, Kashmir, Pakistan ni semua orang Islam. Asalnya negara umat Islam. Ada Khan ke, yang Khan. Itu semua orang Islam. India asal orang Islam. Tapi penjajah, bila dia jajah, dia buat pecah perintah. Dia sikitkan wilayah-wilayah negara umat Islam. Daripada Palestin sebelah barat ke India sebelah timur, luas ni kerajaan Nabi Sulaiman. Juga dari selatan, di selatan sampai ke Yaman, Yaman, dan di utara sampai ke Syria. Dari sebelah selatan Yaman sampai ke utara Syria. Ini kuasa, kekuasaan yang Allah beri kepada baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman termasuk kaum Bani Israel. Waktu hari ni mereka sibuk nak buat haikal Sulaiman. Waktu haikal Sulaiman dia macam kuil Yahudi lah di Masjidil Aqsa tu. Dia nak buat haikal Sulaiman, dia seolah dia percaya begitu kembalinya kerajaan sebagaimana kerajaan Nabi Sulaiman. Ini pandangan mereka. Jadi fakta masa kini juga memperlihatkan bahawa banyak tokoh-tokoh ilmu pengetahuan di kalangan Bani Israel. Ilmu alam, ilmu teknologi, ilmu sosial. Ini muncul di kalangan Bani Israel. Kemudian bila Islam menombangkan Parsi dan Rom, ada ilmu-ilmu daripada mereka yang Islam ambil juga, tapi diislamisasikan. Selagi mana tidak menyalahi syarak, maka diislamisasikan. Ni kita kena faham.
Termasuk hari ni bila ada banyak kemodenan dan sebagainya. Contoh kita buat vaksin ada My Sejahtera. My Sejahtera ni ambil daripada barat lah punya elektronik. Tapi sebenarnya My Sejahtera tu dia punya peribadi kita tu dia panggil kad pengenalan, macam kad pengenalan lah. Padahal kad pengenalan kita ada, tapi hari ni kad pengenalan baru kita My Sejahtera tu yang kita ambil dari cara kaedah barat tu. Sebenarnya telah ada pada zaman Osmaniyah, dia buat sijil. Masa zaman tu keluar sijil zaman Osmaniyah. Siapa yang telah vaksin keluar sijil. Maknanya dia ada daripada Islam. Pada Islam. Ada kemodenan setelah tombak Parsi dan Rom, ada kemajuan di zaman itu yang Islam sak menyambung, mengislamisasi. Kemudian Islam juga membuat banyak penemuan-penemuan baru. Air disulingkan, air laut jadi suling ni di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Saya pergi di Salahuddin Al-Ayyubi, ada satu macam sebelah laut telaga, air masin jadi air suling, air mineral. Dan ni teknologi sampai hari ni tak mampu buat lagi air laut jadi air mineral. Tak jumpa lagi teknologi yang macam tu. Ini ada. Ini maknanya Islam selagi mana perkara itu baik diterima pakai. Ini kehebatan. Ini dia. Jadi muncul di kalangan Bani Israel tokoh-tokoh mereka, para pemenang Nobel orang yang diberi mas tu, hadiah Nobel ni. Kalau orang dapat anugerah Nobel ni, ramai di kalangan orang Yahudi. Antaranya Albert Einstein, seorang ahli fizik dan kosmologi. Enrico Fermi, ahli fizik nuklear. Erwin, ahli fizik pendeburaan, ahli fizik pendeburaan. Max Born juga ahli fizik pendeburaan ni yang dapat Nobel, dapat anugerah Nobel. Hoffman, ahli fizik organik. Ini ramai. Ahli falsafah mereka seperti Karl Marx, Darwin. Ini ramai tokoh-tokoh yang mempengaruhi sejarah sampai sekarang. Ada tokoh-tokoh mereka. Cuma dia punya ideologi yang tak boleh ambil lah. Di sudut ideologi, ada ideologi Darwin. Kita asal dari beruk tu mengarut. Asal manusia bukan dia beruk. Dia betul lah, orang Yahudi dulu jadi beruk. Allah jadi ubah jadi beruk, langgar perintah Allah. Itu ya. Tapi manusia asal dia beruk tidak. Manusia semua asal dari Nabi Adam AS. Fakta yang jelas, bagaimana juga dilihat orang kaum Bani Israel ni suka berpindah randah. Dia berpindah satu tempat pindah. Jadi bila mereka pindah, ada dalam agama Yahudi, orang lelaki dia boleh kahwin dengan siapa pun, perempuan mana-mana pun. Tapi orang perempuan dia tak boleh kahwin dengan orang lain, orang selain daripada agama Yahudi. Ini kalau dia punya pemikiran dia begitu. Jadi Allah sebut, walaqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal alamin. Demi sesungguhnya kami beri kepada Bani Israel ni dalam surah Al-Jathiyah kitab Taurat, hikmah, kenabian, ada awal hukmah juga kekuasaan, wan nubuwah kenabian, dan kami beri mereka rezeki yang baik, kami lebihkan atas seluruh alam. Ya, ini kelebihan mereka diberi di zaman mereka. Di mana dalam surah Al-Jathiyah ayat 16 ini Allah menerangkan pertama Bani Israel diberi kitab, dan juga diberi kemampuan memahami agama, kenabian, rezeki yang berlimpah dan keutamaan yang melebihi bangsa-bangsa lain di zamannya. Anugerah yang diberikan Allah kepada Bani Israel di zamannya adalah seimbang dengan sikap dan usaha Bani Israel menegakkan agama Allah. Bila mereka menegakkan agama Allah, mereka dimuliakan. Macam zaman hari ni, bila kita
menegakkan agama Allah, kita kembali kepada Islam, Allah muliakan kita. Orang Islam begitu je. Kalau dia bangga dengan Islam, muliakan Islam, beramal, bertakwa, Allah muliakan kita. Itu je matematik yang sangat mudah kita faham. Begitu juga kaum Bani Israel terdahulu. Kerana itu keutamaan diberikan itu juga merupakan keutamaan dunia dan akhirat. Di mana dalam ayat surah Al-Jathiyah ayat 16, pertama diberi kitab Taurah. Kitab diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalamnya terdapat petunjuk, pelajaran dan ketetapan-ketetapan yang dapat membimbing Bani Israel ke jalan yang benar. Kitab ini dikhususkan diturunkan Allah untuk Bani Israel. Cuma bila dah ada Quran, hukumnya dinasahkan, dipinda. Yang kita pakai kitab Al-Quran. Maka takkan nak pakai lagi. Kalau andai kata ada fakta yang betul, kitab Taurat fakta yang betul, kitab Injil fakta yang betul, kitab Zabur ada, andai kata tidak diubah, ada pada masa ini. Tetapi bila ia berlawanan dengan Al-Quran, tetap kita mengikut Al-Quran. Kemampuan memahami agama Allah ni ada pada Bani Israel. Dengan kemampuan ini baginda Nabi Musa, Nabi Harun berserta pemimpin kaumnya dapat menjelaskan persengketaan yang terjadi di antara kaumnya, dan dengan kemampuan ini pula dapat diterangkan agama Allah kepada Bani Israel dengan baik. Sebagaimana mereka nak menentukan siapa berlaku pembunuhan, nak tahu siapa yang bunuh, maka disuruh sembelih lembu. Tapi petikai pula, lembu macam mana, warna apa ni perangai. Hampir-hampir dia tak sembelih, tapi akhirnya sembelih juga. Kemudian sebahagian anggota daripada lembu betina yang dah disembelih itu dipukul mayat yang mati, yang dibunuh itu, mayat itu kembali hidup. Ini sebut dalam surah Al-Baqarah kalau baca kisah tu. Yang mati itu hidup, yang mati itu beritahu siapa yang bunuh. Itu syariat zaman dulu. Sekarang tak jadilah buat macam tu. Ni siapa nak cari pembunuhnya, ada sembelih lembu, kita sembelih lembu, ambil sebahagian tubuh, kita pukul mayat tu. Memang sampai bila tak bangun-bangun. Itu dia. Jadi rezeki dan juga diberi kenabian, kekuasaan, diberi kekuasaan. Banyak di antara para rasul dan para nabi yang diutus Allah diangkat dari Bani Israel. Ada di antara mereka sebagai nabi sahaja, seperti Nabi Haidir. Nabi Haidir. Ada kata bukan Nabi Haidir ni, ada kata hamba Allah yang soleh, wali Allah, ada kata nabi. Kalau kita katakan dia nabi, ada nabi saja, bukan rasul. Ada pula sebagai nabi dan rasul seperti Nabi Musa, Harun, Ayub dan lain-lain. Dan ada pula nabi dan rasul yang diangkat dari kalangan mereka, di samping bertugas sebagai nabi dan rasul, juga sebagai kepala negara seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dengan demikian terhimpunlah kekuasaan dunia dan agama buat mereka. Ni dia kelebihan bila mereka beriman ikut nabi-nabi itu, Allah Ta'ala beri mereka kekuasaan. Kemudian rezeki yang berlimpah ruah Bani Israel telah dianugerahkan Allah di zaman kejayaan, di zaman keemasan, di zaman masa pemerintahan Nabi Daud dan di zaman masa pemerintahan putera Nabi Daud, iaitu Nabi Sulaiman. Banyak kisah yang menceritakan keagungan dan kejayaan Bani Israel di zaman kedua pemerintahan anak dan bapa itu. Kekuasaan dan kebijaksanaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Apa yang pernah dicapai Bani Israel di zaman itu tidak diperolehi oleh bangsa lain di zamannya. Maknanya di zaman itu Bani Israel kaum yang Allah Ta'ala muliakan. Juga keutamaan mereka melebihi bangsa-bangsa lain. Disebut zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Allah juga telah memberikan kepada mereka hukum-hukum, ajaran-ajaran yang diperkuat dengan mukjizat-mukjizat, perkara-perkara yang luar biasa. Macam Nabi Musa tongkat jadi ular, boleh membelah laut sebagainya, banyak.
boleh mengetuk batu, membuatkan mata air sebanyak keluar mata air ini. Jadi hal ini yang mendorong mereka untuk bersatu dan mereka tidak berselisih, melainkan hanya perselisihan yang ringan yang tidak membawa kemudaratan. Akan tetapi semasa datang ilmu kepada mereka, mereka berselisih sebagaimana dinyatakan firman Allah. Perselisihan di antara mereka itu timbul setelah datang hujah yang nyata kerana perebutan soal kepimpinan dan kedengkian di antara mereka. Bila hadir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pimpin tu bukan di kalangan mereka kaum Yahudi. Yang pimpin tu orang Arab yang muncul di tengah-tengah Arab jahiliyah pula. Macam mana nak percaya? Bukan muncul di tengah-tengah kaum Parsi dan Rom. Muncul di tengah-tengah kaum Arab jahiliyah. Junjungan besar Nabi SAW di tempat yang sangat dahsyat ni muncul Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi bukti kehebatan dari masyarakat Arab jahiliyah itu menjadi manusia yang unggul sehingga menguasai 2/3 dunia di zaman pemerintahan Saidina Umar. Sebab kekuasaan tu diberi orang lain, tak suka sebab kepimpinan. Dan juga ada sikap dengki di antara mereka kaum Yahudi. Sehubungan dengan keutamaan yang diperolehi Bani Israel, Ibnu Abbas pernah berkata dalam satu riwayat, tidak ada seorang pun di antara orang-orang di dunia ini yang dicintai Allah melebihi mereka itu. Allah telah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya yang dapat dilihat, didengar dan dipahami mereka. Mereka pun mengikuti segala petunjuk Allah. Demikian keadaan Bani Israel di zaman itu. Artinya kalau dilihat di zaman mereka, kelebihan yang diberi kepada mereka sangat dahsyat, sangat hebat. Tapi apa yang berlaku, mereka melawan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam hingga bila Islam berkuasa 2/3 dunia. Kemudian bila kuasa yang berlaku, kita melihat bagaimana kaum Bani Israel ini mereka hidup dalam buangan. Hidup dalam buangan selama hampir 2000 tahun di Eropah, di sebelah Eropah. Mereka ni kaum yang berpindah randa, jadi golongan buangan. Bila di zaman Islam naik, mula dari tahun 70 Masihi sampailah mereka kembali merampas Palestin pada tahun 1948 Masihi. Mereka hidup dalam buangan selama 2000 tahun. Kerana puncanya apa? Menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang Islam. Akhirnya mereka jadi bangsa yang hina. Ditolak, bahkan mereka ditentang hebat oleh Hitler kan. Hitler, sejarah Hitler banyak. Kalau sejarah barat ni dia cerita buruk Hitler je. Hitler dia ada jasa juga. Jasa dia adalah memerangi Yahudi. Sehingga dia dalam kisah dia tinggalkan Yahudi sikit aja. Dia tinggalkan sikit. Dia tak bunuh semua. Yahudi bunuh, lepas tinggalkan sikit. Kemudian Hitler beritahu, aku tinggalkan sikit ni, aku nak beritahu yang sikit yang aku tinggalkan ni, masyarakat akan datang tahu jahatnya Yahudi ni. Kita melihat memang benar-benar jahat apa yang mereka lakukan terhadap dunia, buka bumi Palestin. Wa ataina minal ayati ma fi bala'um mubin, dan kami berikan kepada mereka melalui Nabi Musa AS berbagai mukjizat yang mengandungi ujian yang jelas nyata untuk melahirkan sikap mereka. Allah telah menganugerahkan kepada kaum Bani Israel berbagai kenikmatan yang menunjukkan kemuliaan mereka di sisi Allah, yang boleh menjadi pelajaran bagi orang yang memerhatikannya. Allah menyelamatkan mereka dari musuh mereka, menaungi mereka dengan awan di atas mereka, menurunkan kepada mereka manna dan salwa dan kenikmatan-kenikmatan lain ni. Makanan yang turun dari langit, manna dan salwa diberi. Dinaungkan awan ini. Kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum Bani Israel, kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumallah,
Yang mengatakan juga yang dimaksudkan dengan bala'um mubin. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Kami berikan mereka dari tanda-tanda kekuasaan, mukjizat para nabi, yang mengandungi ujian yang jelas nyata. Bala'um mubin, ujian yang jelas nyata. Di mana yang disebut al-bala'ul mubin ialah nikmat yang nyata. Ujian tu disebut nikmat. Ini berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 17. Waliyubliyal mu'minina min ubala'an hasana innallaha sami'un alim. Dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bala'an hasanah, ujian yang baik dengan maksud nikmat yang baik, kemenangan yang baik kepada orang-orang yang beriman. Maknanya kemenangan itu juga satu ujian, nikmat juga satu ujian. Dijelaskan firman-Nya dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Kebaikan pun ujian, keburukan pun ujian. Nikmat ujian, azab ujian. Yang kata nikmat bukan ujian. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Artinya bila nikmat yang banyak ini sebenarnya ujian daripada Allah. Sama ada benar-benar kita beramal, beriman dengan penuh ikhlas, ataupun ujian kenikmatan ini menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup setakat itu hubung ayat ini. Mudah-mudahan kita sambung lagi berapa lagi tentang tadabbur surah ini, mendapat keberkatan, rahmah, hidayah, inayah, taufik, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك ومن الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.